Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang bagi Datuk Yang di-Ketua, yang dihormatkan Datuk Orang Besar Daerah, Ahli Majlis dan hadirin. Berdasarkan Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171 Seksyen 11 menyatakan bahawa seseorang ahli majlis tidak boleh bertindak dalam jawatan ahli majlis melainkan jika dia telah membuat dan menandatangani di hadapan pihak berkuasa tempatan itu suatu pengakuan menerima jawatan dalam borang A dalam jadual pertama kepada akta ini, dan pengakuan itu adalah dikecualikan daripada duty stamp. Untuk makluman hadirin, maka dengan itu ahli majlis Kong Sai Weng akan mula melafazkan ikrar, kemudian menandatangani surat pelantikan dan seterusnya menyerahkan kepada Tuan Yang di-Pertua Majlis Padang Kelang sebagai menyatakan persetujuan rasmi menjadi ahli majlis Padang Kelang. Dengan itu, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Kong Sai Weng untuk melafazkan ikrar dan menandatangani surat pelantikan sebagai ahli majlis yang baru. Tolong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat datang ke mesyuarat bulanan MPK Bilangan 4 2014. Seperti biasa, kita mulakan mesyuarat kita dengan bacaan doa, dan saya jemput Tuan Haji Makno untuk mengetuai bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negeri Selangor, khususnya daerah Kelang sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Justru kami pohon kehadrat-Mu, Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah pakatan dan perpaduan kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, dan berkatilah permusyaratan ini. Ya Allah,
Perbaikilah agama kami yang ianya menjadi pemelihara segala urusan kami. Perbaikilah hal keduniaan kami yang ianya menjadi tempat urusan hidup kami. Perbaikilah hal akhirat kami yang ianya menjadi tempat kembali kami. Perbaikilah hubungan dan pergaulan sesama kami, serta perjinakkanlah hati di antara kami. Jadikanlah hidup ini untuk kami menambah segala kebajikan, serta jadikanlah mati itu sebagai tempat kelepasan kami dari segala macam kesusahan. Ya Allah, persaksikanlah kepada kami bahawa perkara-perkara yang benar itu tetap benar dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai yang batil dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini hari Jumaat, hari yang hari yang baik, dan pada hari ini kita menerima seorang lagi ahli kita, ahli majlis yang datang untuk mengangkat sumpah dan mula menjalankan tugas. Jadi pada bulan ini kita menerima dua orang ahli barulah, Cik Muhammad Saleh dan Kong Sai Weng. Seperti biasa, saya mengingatkan pada diri saya dan yang rakan-rakan yang baru masuk bahawa bila mengangkat sumpah telah menjadi ahli, tuan-tuan adalah menjadi sebahagian daripada tubuh badan Majlis Perbandang Kelang. Segala tindakan, perbuatan akan membawa imej yang pada kita semua sebagai ahli majlis, sebagai ahli majlis dan anggota MPK ini. So berhati-hati dengan segala tindakan, sebab dalam menguruskan PBT ini ada peraturan dasar dan sebagainya yang perlu dipatuhi. Dan kita hendaklah bila bercakap semacam ahli majlis tu bercakap sebagai satu topi MPK. Dia tak boleh kejap pakai topi ni, sekejap pakai topi ni. Jadi ada percanggahan dalam kena mahir tentang perkara ini. Kita harap faham. Dan yang Cik Muhammad Saleh bin Muhammad, kita angkat sumpah baru-baru ini, dan tempoh pelantikan beliau adalah daripada 1 Julai 2014 hingga 31 Disember 2015, akan menjaga kawasan Zon N48D, iaitu meliputi kawasan Kampung Sungai Pinang, Kampung Perigi Nenas, Kampung Teluk Nipah, Kampung Sungai Kembung, juga Taman Laguna, Pangsa Puri Seri Bahtera, Perumahan Kastam Pulau Indah, Bandar Armada Putra, juga kawasan Perindasaran Pulau Indah, Port Klang Free Zone, Trade Zone ni, Free Zone, okey. Beliau juga akan menjadi ahli jawatankuasa, 3 jawatankuasa, sebab semua ahli dia akan menjadi 3 jawatankuasa, 3 keanggotaan jawatankuasa, iaitu jawatankuasa kesihatan, alam sekitar dan kemasyarakatan. 1, jawatankuasa perumahan, bangunan, pengurusan bangunan dan binaan tanpa izin, dan jawatankuasa audit dan pengurusan korporat. Yang 3. Dan Cik Wong Sai Weng, tempoh yang sama mulai 1 Julai 2014 hingga 31 Disember 2015, menjaga kawasan Zon N48C, iaitu kawasan Taman Palmgrove, Taman Petaling, Taman Selatan, Taman Razi, Taman Ciliung, Taman Bayu Emas, Taman Bayu Perdana dan Kampung Teluk Gadung Besar. Okey. Bila akan menjadi ahli jawatankuasa bagi jawatankuasa perumahan, pengurusan bangunan binaan tanpa izin,
jawatankuasa infrastruktur dan jawatankuasa kesihatan alam sekitar dan kemasyarakatan. Tindakan-tindakan susulan kepada perubahan ini mengakibatkan juga dengan penyusunan semula kerja-kerja tentang, sebab sini ada cover dan sebagainya, yang tanggung dan sebagainya, kena buat akaun tu tutuplah mulai 30 ni, mulai 1 hari bulan Julai, penyerahan. Yang ini penting supaya ada close open and close account kita, ya. Kalau tengok bagi kawasan-kawasan yang macam kawasan ni, siapa yang tanggung sebelum tu perlu berhati-hati dalam perkara ini. Dan dia punya faedah semua sama. Mana dah terpakai tu habislah. Kira halal je lah. Itu kena faham ya. Sebab peruntukannya itu dah peruntukannya bagi setiap. Jadi siapa yang cover tu tolonglah tutup akaun tu betul-betul. Ya. Seterusnya saya juga ingin memaklumkan bahawa mengikut statistik yang ada pada kita tentang demam denggi ini, saya lihat demam denggi untuk bulan Jun dah mula menurun. Dah mula menurun. Sebab untuk bulan Jun ni kita hanya ada 203 kes berbanding pada bulan Mei yang lalu yang berjumlah 474 kes, penurunan 50%. Ini sesuatu yang harus kita turunkan lagi, dan kita minta semua penduduk warga Kelang ini supaya menjaga kebersihan rumah masing-masing. Tak lama lagi kita pun nak menyambut puasa dan hari raya. Jadi jagalah kebersihan supaya kita sama-sama boleh menjalankan ibadat di bulan Ramadan ini dan bergembira di hari raya nanti. Dan saya juga ingin memaklumkan berdasarkan tindakan kita atas pandangan semua, operasi kutipan cukai taksiran daripada program pintu ke pintu itu yang setakat ini menampakkan hasil yang baik, sebab dalam masa 2 bulan kita 2 bulan Zarin sebulan 3 minggu sebulan, tak maaf, jumlah kutipan kita pada program itu saja berjumlah 434,459. Ini kalau kita kata kita turun padang betul-betul, kita akan dapat hasil yang baik. Dan begitu juga kita ada jawatankuasa yang tunggakan lagi satu yang mempunyai set, dan kita dah set target dia, dan kita pun dah ada perbincangan, ya, dah ada perbincangan. InsyaAllah kita akan tambah hasil kita tahun ini, InsyaAllah. Dan kita baru-baru ni ada buat operasi tembak gagak, tembak gagak. Tembak gagak. Kawan-kawan tempat lain pun buat juga, kita pun buat jugalah. Jadi kita confusekan gagak tu sekarang kat mana dia nak terbang. Sebab orang PBT lain kata gagak daripada Kelang, kita kata bukan gagak daripada Kelang, sebab dia orang pun buat operasi tembak juga. Tapi kita mempunyai kejayaan berjumlah sebanyak 6,108 ekor. 6,000. Ini tak mencapai sasaran kita, lebih kurang dalam, kita sampai dalam 7,000 kita mesti sasaran. Sebab banyak gagak ni. Dan kita berbelanja, kosnya lah agak tinggi juga, lebih kurang dalam 18,000 lah, 18,000 kita habis. Sebab kita membayar setiap ekor tu RM3. Sebab saya ingat peluru pun dah RM3 lebih dah sekarang ni. Peluru menembak. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada jabatan yang menguruskan dan Persatuan Menembak Selangor dan individu-individu yang terlibat, pihak polis dan sebagainya. Saya ucap terima kasih lah. Sebab ini kena buat every year.
Ini kena buat. Biarpun ada katalah kejam dan sebagainya. That is the best, saya rasa lah, the best way to control this. Di samping kebersihan tu hendaklah dijaga di Kelang ini. Okey. Dan saya ingin maklumkan beberapa aktiviti lah yang akan dibuat oleh MPK nanti, iaitu program katakan tidak pada plastik dan polisterim. Jom tapau, something like that lah jom panggil. Iaitu Majlis Padang Kelang akan menganjurkan kempen pengurangan penggunaan beg plastik dan bekas polisterim sempena bulan Ramadan tahun 2014 dengan tema katakan tidak kepada plastik dan polisterim, jom tapau. Jom tapau ni jom buat balik kan. Buka puasa kat rumah. Objektif program ni adalah untuk memupuk kesedaran masyarakat dan menukar gaya hidup masyarakat dengan membawa bekas makanan dari rumah. Ini memberi impak pada majlis dengan mengurangkan kos mengangkut sampah, mendidik masyarakat tentang tanggungjawab bersama serta dapat mengurangkan penyelenggaraan parit tersumbat dan sebagainya. Majlis pelancaran diadakan pada 30 Jun nanti pada hari Isnin, bertempat di Bazar Ramadan Taman Sri Andalas Kelang jam 4 petang, yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Esko Jatang Esko Pelancongan Hak Dewan Pengguna dan Alam Sekitar, iaitu Yang Berhormat Puan Elizabeth Wong. Pada hari ini juga orang besar daerah kita ada di Shah Alam. Waktu yang sama tuan. 5.30 bermula. Ini mungkin yang ini saya minta jabatan ataupun mungkin SU tu dalam program ini nanti. Kalau ahli majlis kawasan tolong turun juga lah. Ahli majlis kawasan Sri Andalas. Okey. Dan satu lagi ada hari ini atas inisiatif semua saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli majlis yang telah memberi sumbangan satu basikal setiap zon kepada MPK, dan setakat ini ada 24 basikal lah akan ada. Objektif utama adalah untuk mengimplementasi satu kerja yang sistematik dan efisien dalam jalankan tugas kawalan keselamatan harta majlis. Selain itu, untuk meningkatkan mutu kerja dan imej organisasi dalam menyediakan proses kerja yang efektif dan berinovatif melalui operasi yang akan dilaksanakan. Tapi dalam satu segi juga tempat exercise, kita pun tak mahu juga puasa kita yang obes kan. Yang badan bonceng kita tak mahu juga untuk jaga kesihatan. So kawasan tempat saya terlibat ialah dia akan menjaga beberapa kawasan dan tempat rondaan yang akan menggunakan basikal adalah untuk mengawasi trafik sesuai trafik, mengawasi kawasan-kawasan yang jenayah, vandalism, penjajahan haram, iklan haram, dan juga tempat-tempat yang yang kita nak letak di taman-taman. Ini taman-taman, dan hari ini ada pelancaran. Kalau saya jumpalah ahli majlis, kita ada berapa basikal lagi ni? 24 basikal. Bolehlah pegang satu-satu. Peganglah, bukan naik. Naiklah sekali. Kita boleh. I nak tengok Ustaz Najahan. So, ada lepas ni, ada basikal. Razak, kamu boleh naik ah. Muda tak apa. Boleh lah. Kalau nak pusing, kena action sikit. Lepas tu sambil tu nak nyanyi lagu pun boleh juga. Macam cerita Bujang Lapuk tu lah. Boleh juga. Jadi ini satu usaha yang saya rasa baik, dan saya ucap terima kasih kepada ahli majlis kerana keprihatinan tuan-tuan untuk bersama-sama dengan warga kerja MPK. Sebab setiap kali kalau dia orang naik basikal, dia tahu. Nampak dia kata ahli majlis pun tolong tengok dia orang ni. Sebab naik basikal ahli majlis. So jadi memantau mereka jugalah. Itu yang saya rasa kita punya hubungan yang baik.
Dan tuan-tuan dan perempuan juga, saya maklumkan malam tadi kita ada operasi parti di Johannesburg. Sebab tempat itu banyak berlaku pembakaran terbuka. Dan malam tadi telah kita rancang bukan dalam 2 minggu, melibatkan 90 anggota, melibatkan jabatan-jabatan lain juga. Tapi yang kita dapat Immigration dapat tangkap lebih kurang dalam 8 orang parti saja, iaitu 3 warga negara Indonesia, 3 Myanmar dan 2 Bangladesh. Dan sekarang ni keempat itu selalu berlaku kebakaran dalam waktu panas ini. Dan pihak negeri pun minta kita terus memantau tentang perkembangan di situ. Dan tempat tu luas, dan kita akan mintalah agensi-agensi yang bertanggungjawab supaya kalau boleh dakwa tuan-tuan pemilik tanah itu. Sebab kita ni macam firefighter sekarang ni, bahkan kita pergi sebab tuan punya tanah tidak rasa tanggungjawab untuk menjaga tanah dia tersebut. Dan ini kita kena beri perhatian lah. Sebab kesannya jika berlaku itu jerubunya mungkin satu daerah Kelang, tak mungkin lebih lagi. Jadi kita kena terus berusaha. Dan untuk makluman ahli semua, baru-baru ni pihak negeri telah memberi pengiktirafan kepada pantas MPK, sesatunya pantas di Selangor yang mendapat pengiktirafan pada saya lah, pengiktirafan dengan berdasarkan sumbangan kita kepada urusan-urusan yang melibatkan kebakaran dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada pantas yang diikuti kebanyakan di anggota penguatkuasa, tapi saya rasa perlu juga dikembangkan lagi, diperbanyakkan lagi pantas ini, bilangan anggota pantas ini. Dan akhirnya saya juga mungkin mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1435 Hijrah, di mana pada hari ini akan lihat pada tarikh melihat anak bulan, dan kalau tak ada esok Ahad kita akan berpuasa. So saya bagi pihak warga kerja MPK mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua ahli majlis yang beragama Islam. Dan dengan harapan dengan ketibaan bulan Ramadan nanti akan kita sambut dengan penuh rasa ketakwaan dan pembanyakkan amal ibadat. Tetapi prestasi kerja dia tak boleh turun juga lah. Kerja macam biasa. Ni bahkan banyak lah bulan Ramadan lagi dengan bolanya lagi kan. Jadi prestasi, tapi masa saya kerja tak boleh berkurang. Itu saja daripada ucapan pengerusi, dan kita mulakan agenda seterusnya. Saya data yang betul. Agenda seterusnya ialah pengesahan minit mesyuarat bulangan 3 tahun 2014 yang diadakan pada 30 Mei 2014. Mohon dicadangkan untuk dicadangkan, biar disahkan. Saya sah. Ini berisi agenda yang keempat, perkara-perkara bangkit. 41, kerja-kerja meroboh membina semula jejambat di Jalan Pelabuhan Utara, Pelabuhan Barat. Untuk makluman mesyuarat, pihak APK telah menghantar satu surat untuk maklumkan tentang sebab kenapa kelewatan untuk
menyiapkan projek berkenaan, iaitu isu PAL yang perlu ditukar sistemnya. Ini ada baru surat yang bulan camp tu kan, yang naik ke daripada Perluan Utara ke Perluan Selatan, Perluan Barat, dia akan dapat dibuka pada bulan Julai. Yang terbaru ada nak buat tu, ada perubahan sedikit. Tu dia akan ada berlaku perubahan. So nanti saya akan maklumkan, saya terlupa bawa surat ni tadi. Saya baru dapat fax. Dia kata dia akan, JKR memaklumkan akan ada berlaku sedikit perubahan. Dan ada yang akan siap dan separuhnya akan tutup. Jadi yang ni kita akan maklumkan balik semula dalam. Tapi dari segi pengawasan, kita punya buat kuasa masih berterusan di situ. Masih berterusan. Dan dia complete itu dijangka tahun depan 2015 November. Itu yang keseluruhan. Itu dijangka November. Dijangka. Yang itu. Itu ikhlas. Kita usaha dan berdoa juga. Sebab dia dah delay. Datuk ni untuk musik. Saja nak tambah. Jadi minggu lepas ada kematian kat situ. Berkematian, kemalangan. Masa dekat kilang kaki tu, naik rem ke atas highway tu. Dia melibatkan motosikal mangsa dengan lori. Sebab jalan tu dia apa? Dia tak turap, tak rata. Kemudian saya rasa selang sayat telur air, JKR dah baru buat apa? Lurapan semula. Kawasan tu. Kita terus kenalah mantau. Kita hanya boleh mantau memaklumkan pihak JKR dengan lembaga. Okey Ustaz. Datuk Pengurusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk ada sebut tadi tentang perubahan yang akan dibuat. So macam mana pun kita harap perkara ini boleh masuk dalam media supaya penduduk di situ maklum. Kalau tidak, perkara ini akan merumitkan keadaan lagi. Dalam keadaan jalan begitu, ada perubahan, penduduk tak maklum. Better kita minta pihak yang berwajib lah, sama ada pihak Datuk ataupun pihak JKR sendiri, membuat sidang media dan memaklumkan perubahan yang akan berlaku. Biar penduduk lega, ahli majlis kawasan pun lega dengan keadaan semasa tu. Wallahualam. Kan minta pihak Rum untuk arrange dengan tu. Ya. Datuk Musi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabit dengan perkara Jambat dan Jalan Pelabuhan Utara dan juga Pelabuhan Barat, saya dalam baru-baru ini saya baca dalam paper, nampaknya Pelabuhan Utara dan juga Pelabuhan Barat akan meningkat dia punya TEU-nya. Memanglah Kelang ni tempat yang banyak lori-lori trailer mengalih ya, melalui dekat Kelang ni. Saya semua kalau boleh kita bagi pihak MPK buat satu inisiatif positif, iaitu kita lihat di mana yang koridor-koridor yang patut digunakan oleh lori-lori ni. Ya, tak ada sebabnya lori masuk dalam Bandar Kelang sebenarnya. Dia di Pelabuhan Utara dan Pelabuhan Barat ikut yang tertentu keluar. Dia bukan masuk Kelang pun. Jadi saya harap kalau boleh kita sebagai langkah positif, ya, kita semak dan kita bincang dalaman kita, kemudian kita syorkan kepada pihak yang tertentu, ya, sama ada Kementerian Kerja Raya ke, Perhutanan ke apa, tak kisahlah ya, kita akan pihak ataupun Jabatan Perdana Menteri, ya, supaya kita akan pastikan dua perkara. Satu, kita mengharamkan lori masuk ke tempat yang tak boleh dimasuk. Ya, iaitu tak ada sebab lori-lori masuk ke Bandar Kelang. Jalan tu Kelana ke, jalan Andalas tu tak ada sebab dia masuk. Dia bukan laluan dia, ya. Dan juga bagi sebaliknya pula, kita mengharamkan motosikal masuk dalam koridor dia. Jadi kita macam kita jagalah ya. Sekarang kebanyak mangsa di Kelang ni motosikal. Ya, macam lori dekat lori pergi ke Pelabuhan Barat tu, kalau dia berselisih, motosikal di tepi bergegar motosikal tu. Kalau dia silap pegang-pegang, dia masuk bawah tayar lori tu. Jadi saya rasa kita tengoklah ya,
Kelang ni akan berkembang dari segi pelabuhannya. Pulau Barat nampaknya TU bertambah-tambah, ya, dan Pelabuhan Utara pun bertambah-tambah. Jadi kita nak selamatkan orang Kelang ni, kita cadangkan. Saya suka kalau boleh pihak perancang bandar dan Jabatan Kejuruteraan duduk dengan JKR, kita tengok cara mana yang terbaik, kita sediakan koridor khas untuk lori-lori dan koridor utara dan barat, dan kita akan haramkan dia keluar dari koridor tu. Dan kita akan juga haramkan motosikal masuk ke koridor dia. Jadi kita kedua-dua selamat, insya-Allah. Itu saya Tuan Datuk Musi. Terima kasih atas pandangan orang besar. Sebenarnya ada bengkel baru-baru ni semalam dan dua hari tentang rancangan Malaysia ke-11, program-program yang diatur oleh kerajaan negeri. Memang kita dah masukkan dalam tu supaya kita buat macam jambatan lah yang senang, yang kenderaan berat ini tidak melalui bandar. Langsung tak masuk. That is the first jambatan daripada Pelabuhan Barat ke Pelabuhan Utara. Itu yang kita cadang. Kita tak nak masuk. Cadangan-cadangan Datuk tu memang baik, dan saya dah cadangan tu dah masukkan, kita masuk ke dalam bengkel. Hanya bengkel negeri untuk dibawa ke pihak persekutuan. Tapi yang banyak tindakan-tindakan yang itu kita perlu ada tindakan bersepadu dengan pihak-pihak agensi persekutuan. Sebab kadang-kadang lain tu di luar daripada otoriti kita. Memang sebagai MPK kita tak nak kenderaan berat ni berada lalu dalam kawasan bandar Kelang. Dia dah ada dalam syah padu dan semuanya. That's memang kita dah ambil. Terima kasih atas pandangan Datuk tu. Saya baru dapat tadi yang pasal ini. Dimaklumkan pasal yang kesas ni, yang bukan kesas, yang jalan camp ni. Okey, saya bacakan balik semula. Sedang bahawa pihak JKR sedang melaksanakan kerja-kerja meroboh jambat sedia ada dan membina semula jambat baru ramp up dari Pelabuhan Utara ke Pelabuhan Barat yang dijadwalkan siap dibuka pada lalu lintas pada 1 April 2014 awalnya. Bagaimanapun tarikh serta pembukaan tersebut terpaksa dilanjutkan berikutan terdapat isu teknikal yang ketika yang melibatkan pembinaan cerucuk Garrett ball file di kawasan jambat sedia ada. Dan pihak JKR itu memaklumkan pada bahawa isu teknikal tersebut telah dapat diselesaikan sepenuhnya dan dijangkakan jambat ramp up bagi laluan Pelabuhan Utara ke Pelabuhan Barat ataupun kesas akan mula dibuka sepenuhnya untuk kegunaan semua lalu lintas lewat-lewatnya pada pertengahan Julai 2014. Yang ramp up. Sebaik saja ia dibuka jambat sedia ada yang ramp down tu yang sebelah kiri tu pula yang menyebabkan ke arah Pelabuhan Utara akan dirobohkan bagi memberi lawan pada kerja-kerja pembinaan fasa seterusnya. Ini dah ada sedikit perubahan lah. Jadi betul tak macam pandangan Ustaz tadi, kita kena war-warkan. Malah minta dengan JKR lah, buat notice now lah. Signage. Dulu pun masa mula-mula kita tak signage awal-awal. So minta dia buatlah signage memaklumkan public ni. Di samping tu pihak-pihak tu tolong keluarkan press release ni bersama dengan pihak JKR dan LPK Kelang. Okey. Datuk Musi, maaf saya menggula sekali. Sebenarnya saya punya cadangan ni cadangan jangka masa panjang dan yang kekal, ya, yang tetap. Sebab saya difahamkan sebenarnya ni connection, ya, jalan-jalan mencantumkan Pelabuhan Utara dan Pelabuhan Barat tu bukan jalan camp. Ya. Asalnya adalah satu jembatan. Yes. Akan dibina mencantum pelabuhan di Pulau Indah ke Tanjung Harapan. Saya faham tu. Jadi kalau boleh apa-apa janji-janji dan perancangan-perancangan yang bernas yang baik dulu patut kita buatlah, ya. Sebab yang jalan camp ni adalah jalan bandar Pelabuhan Kelang sebenarnya. Saya rasa kalau tak apalah, ini adalah satu tindakan yang awal, tapi tindakan yang tetap dan muktamad sebenarnya jembatan tu patut dibina supaya Pelabuhan Utara dan Pelabuhan Barat tidak akan langsung menjejas
bukan saja Bandar Kelang tapi Bandar Pelabuhan Kelang. Ya, kedua, saya juga nak bangkitkan isu ni sebab ada saya dengar dulu war-warnya Kelang, Banting dan Shah Alam akan jadikan satu logistik triangle. Ya, ini saya dengar masa sebelum 08 ni election lagi, ya. Jadi saya rasa kalau itu cuba kita tengok sama ada masuk kat dalam perancangan EPU ataupun pemantau dekat Putrajaya, supaya kalau betul ini ada yang benar, eloklah kita bertanya-tanya, insya-Allah akan jadi yang kenyataan yang terbaik dan Kelang akan maju dan juga selamat, insya-Allah. Okey, terima kasih pandangan Datuk tadi. Ada Seterusnya Datuk Mengsi, perkara 4.2 masalah banjir di sekitar daerah Kelang. Ada isu lagi? Yang okey, ada apa? Okey. Tapi kita jangan dengar Alfa tak ada hujan, tak ada banjir. Semalam apa kita hujan? 24 ni. Diorang ingatkan semalam. Ingat tengah hari semalam. Tapi bila saya tengok pembersihan longkang, kadang-kadang unnecessary benda dalam longkang tu. Banyak sampai kadang-kadang tiang balak pun saya kata berada dalam longkang. Itu boleh biasa tak biasa. Kau gambar itu apa nak ada? Itu apa dia? Mattress lagi nak. Tu Wan kena fikir. Dia kena fikir ambil tindakan. Okey, next. Seterusnya perkara 4.3 Datuk Mengsi, projek menaik taraf jalan di bawah Pentakan Maris 2013. Ingin saya maklumkan Datuk, saya terima SM daripada Esko Kajian Negeri dan bagi Petirau tentang kualiti pula. Jadi sekarang ni sebenarnya pihak PWN telah mengeluarkan perkeliling. Sekiranya terdapat kualiti jalan menggunakan Pentakan Maris yang tidak menepati yang disyaratkan, kita boleh mengeluarkan seperti ISO seperti itu, NCR. Jadi saya akan menggunakan borang berkenaan dan kawasan yang dimasukkan ialah di Palm Grove. Itu menjadi satu contoh Palm Grove. Ya, Palm Grove dari segi saya sendiri telah turun ke tapak, dari segi permukaannya agak kasar dan sebagainya. Kita akan memotong dan mengikut bentukan yang ada dalam. Yalah, the issue is quality lah. Tapi kita tidak kompromi dengan quality. Kita takkan kompromi dia semua. Sebab you kena buat masa scoring tu betul-betul scoring, and dia buat dengan pihak negeri pun atau audit dia kan. Buat sekali. Tak ada potong-potong, tak payah jangan. Must teach them yang kita nak yang betul-betul berkualiti yang boleh kita terima. Itu kita tak kompromi. Saya janji dengan you. Kalau you ada lagi tempat saya beritahu. Tolong beritahu pada kejuruteraan atau kepada saya, this is tak ada kualiti. Okey? Datuk Mengsi, izinkan saya mengenai projek Maris ni, kita masih menerima aduan yang kata kontraktor kita masih menurat jalan tu tidak sampai ke pintu rumah. Masih ada lagi. Ya. Saya harap jabatan boleh buat pemantauan yang lebih kerap lah. Seperti yang saya 2 bulan lepas saya dah adukan, masih lagi belum siap. Taman Pernama Indah. Taman Pernama Indah. Usulan spek dia kena buat ya. Dia tak buat, dia tak payah. Confirm dia. Kalau tak buat, kita potong pada mereka, confirm. Datuk, sebab kalau diorang tak buat on the spot, kita ada lagi isu lain pasal masalah kontraktor ikut. Bila kontraktor ikut ni, dia datang, dia akan minta dengan penduduk. Yang dulu difahamkan ayat dia kontraktor ikut lah. Dia akan minta wang. Jadi antara kalau dia tanya 10 tu, 3 pula yang terkena. Jadi kalau kita buat kerja tak lengkap,
kita menggalakkan kontraktor ikut. Yang dah terkena tu, dia tanya, boleh saya potong cukai pintu? Itu satu soalan cepu emas. Sekarang ni proses dia kena buat serentak sekali. Dia jangan, kita tak boleh lah kata dia akan buat sebab dia sikit akan takut dia ganggu kat dia pakai sistem tu kan. Tapi kena buat serentak pada masa tu sekali lah. Kita dah. Untuk yang selepas tu, kalau kata kita dah buat penerapan tu, selepas kita buat aduan baru dia nak datang buat yang kali kedua tu, dia tak serata. Kalau boleh kita buat serentak. Terima kasih. Haji, beritahu dengan itu. Dan Datuk, kita juga mengeluarkan pergeling kepada semua penduduk kawasan. Sekiranya ada kes yang kata Cik Winston tadi, kontraktor ikut tu, memang majlis tidak mengenakan apa-apa bayaran untuk menurap entrance driveway itulah. Jadi yang penting bila pelaksanaan tu dia ikut cara kita. Kalau kita dah buat depan dia, saya rasa tak ada masalah kontraktor ikut. Bila kita tak buat dengan sempurna, kita beri ruang kepada kontraktor ikut. Itu yang saya rasa perlu kita atasi. Ya, yang saya dapat punya kes lekan Taman Cidong Panamanan, dia bukan kontraktor yang ikut. Dia sebelum dia tahu besok dia akan masuk buat manis jalan. Lepas dia pergi rumah ke rumah untuk mengkutikan jika you nak buat itu jalan dekat rumah depan, dia kuti dulu 300 sampai 500. Saya dekat Taman Cidong Panamanan kena punya kes yang telefon saya punya ada 5 sekurang-kurangnya. Ini yang masalah. Datuk, sebab tu Saya pula menerima aduan yang kata kita tidak memaklumkan bila projek Maris ni akan dilaksanakan. Jadi pekedai-pekedai tu, pengusaha tu dia komplain. Maknanya kalau kata besok kita terus turun badang, dia kata dia tak sempat. Yang ada dia kereta tu dekat sana, dia marah. Jadi apa Encik Lee Fu Hao kata, dia bila kita dah memberitahu, ada pula kontraktor datang dulu. Tapi yang sebelah balik tu yang kata kita tak memaklumkan. Jadi saya ingat kita kaji, boleh kita buat kaji semula. Sebenarnya kita kena ubah balik semula dia punya sistem. Datuk, sebab tu saya cadangkan apa yang saya dengar, Jabatan Engineering ada hantar risalah ke rumah untuk maklumkan yang kerja projek Maris ni akan berlaku pada hari ketetapan berikut. Saya cadangkan agar masukkan satu yang katakan anda tidak perlu bayar atas apa-apa bayaran untuk turap di hadapan rumah. Cuma itu saja. Datuk minta saya tambah lagi. Ada satu permasalahan yang saya rasa yang masalah sekarang ni macam turapan yang dibuat pada tahun lepas, katakan fasa 12. Lepas tu fasa 13 katakan akan dibuat sekarang. Tetapi yang saya nampak sekarang ni, dia macam ada antara 12 dan 13 tu, katakan antara tu ada satu jalan ditinggalkan. Sebab yang biasa yang kita buat tu, dia dan sekitar. Dan sekitar, kita tak tahu sehingga mana. Tetapi bila turapan tu katakan dia ada certain square meter, jadi sampai sana ada contoh, ada satu jalannya, dia cakap dah habis dah, jalan 9 ke 9A, lebih kurang gitu. Dia buat separuh aja. Keseluruhan panjang jalan tu, dia buat panjang, agak panjang juga, dia buat separuh panjang jalan tu. Itu satu. Yang kedua, antara dua fasa tu ditinggalkan. Jadi orang pun ada satu fasa, contoh 7E, Lintang Sungai Keramat 7E. Dia semua dah buat. Semua itu jalan saja yang tak buat untuk fasa tersebut. Jadi persoalan dia, bila nak lengkapkan? Saya harap engineering please lah go down and have a look. Tengok mana-mana yang tertinggal tu, sempurnakan kerjanya. Itu sebabnya ni macam bila ada penjimatan dalam ni daripada lebihan daripada proses setelah tender dibuat. Yang tu kita kena buat jalan-jalan yang berhubung. Memang kita memang saya memang ada. Dewan kita dah minta. Jadi lihat balik semula untuk dicantumkan. Sebab kalau itu sebabnya masa design ni dulu kena pandai betul. Kalau boleh kalau dalam taman tu habiskan satu taman. Dia tak boleh buat taman ni separuh, lepas ni separuh, tak boleh.
This one yang kena pandai. Jadi yang mana terputus, yang ada gap tu kita akan lihat semula. Memang Mr. memang cakap betul dan kita akan lihat. Dan mungkin dalam ada lebihan-lebihan ni kita sambungkan balik semula. Okay? Datuk, saya nak tambah lagi berkenaan dengan isu Maris. Kerja-kerja Maris di jalan di tepi sungai, dia punya finish job, dia terus buat benteng. Saya habis pergi turun kawasan, saya tengok. Saya ingat dekat 5 inci ada. Maksudnya dia finish job tu, dia terus buat benteng, dia tak buat macam slope. Kan? Jadi pengguna motosikal atau basikal, dia tergelincir tu dia akan jatuh. Jadi kecuali atau majlis ni kena upgrade kan dia punya bahu jalan tu, sepanjang jalan tu kena keserankan. Kalau tidak dia akan membahayakan kepada pengguna jalan raya. Mari kita kena lebih mantau lah supaya jangan dibuat macam tu lah. Benteng tu tinggi lah. Tak, maksudnya dia tiba-tiba tiba-tiba dia benteng. Dia nak buat slope sikit tu. Dia kena buat slope. Road shoulder dia tu. Betul. Nampak sedikit supaya. Kalau tidak, kalau you betul tinggalkan, dia lama dia boleh hakis yang kelas tinggi tu. Okey. Ya, Haji. Memang banyak tu. Datuk, nak tambah satu. Mengenai zon 43A, ada satu taman, contohnya 15 lorong ada. Tapi 13 lorong sudah buat ni, tapi 2 lorong tak buat. So penduduk tanya apa masalahnya itu 2 lorong. So ini kita tak faham. 2 saja yang tertinggal, tapi yang lain semua sudah buat. So, dia ada projek bawah yang Maris ni ada banyak ya. Ada separuhnya ada yang disahkan oleh peruntukan DUN, ada peruntukan MPK. Ikut panjang jalan peruntukan MPK bukan untuk MPK punya lah. Jadi kita kena kenal sebab yang pertama tu lah lain pemilih dia, yang second tu cara pemilihan dia lain. Maksud saya yang ada pengesahan yang orang dulu yang ni nak jalan ni saja buat. Dan itu yang saya kena be careful. Jadi ini yang kata macam tadi saya kata kena fine tuning balik semula ni. Kena betulkan. Dulu mungkin buat separuh tu saya kata kenapa dipilih separuh. Tak je semua. Itu yang macam mungkin yang ada ahli-ahli majlis yang bantu adun-adun berkenaan memilih, kena smart pilih supaya tak datang impact yang negatif. Kalau taman tu buat satu taman, habis satu taman cukup. Biarpun kecil besar habiskan. Kemudian pergi tempat lain dia. Kalau tidak you peruntukan you buat sini sikit, dia kesan dia lain. Nanti kita kena lihat balik semula ni. Memang kita kena. Datuk, ada lagi satu persoalan. Contoh lorong Sungai Puluh 13A dan 13C. Antara dua deretan kedai tu, tengah-tengah tu ada satu kawasan parkir. Okey, dan pagi ada buat pasar pagi. Saya ada tanya engineering pasal nak turap kawasan petak letak kereta tu. Tapi difahamkan tak boleh guna pakai maris. Okey, tak boleh guna pakai maris. Siapa yang patut buat? Engineering buat ke? Ataupun bajet dalaman dia ke macam mana? Sebab takkan ayat dia tak boleh guna pakai maris, lepas tu biarkan gitu. Dah sebab nampak turapan dia pun sudah jadi kelabu dah. Memang kalau yang parking ni bawa fikir sebab duit maris tak boleh pakai dalam ni. Dan baru-baru ni kita cuba minta supaya kerajaan negeri mempertimbangkan untuk longkang juga. Untuk kita bangkit pada hari meeting minta supaya longkang ni juga digunakan untuk bawah projek maris ni, luaskan sedikit. Sebab saya rasa kita dah sampai ke peringkat stage yang lagi satu dah peringkatnya. Jadi benda-benda ni memang Winston yang kalau dia tak buat, tak pakai yang tu, kita akan pakai tengok keperluan untuk MPK punya peruntukan lah kalau ada. Dan satu lagi kita untuk mungkin pada masa depan kita akan minta untuk longkang pula. Pada Subanjaya misalnya PBT lain mungkin tak perlu, tapi pada Kelang perlu di longkang untuk pembesaran, untuk naik taraf baru, itu semua kita kena lah. Sebab kita rasa this is the isu-isu, kita selesaikan isu-isu yang betul jadi core isu di Kelang. InsyaAllah tahun depan ini, sebab saya dah bangkit itu dah, dan prinsipalnya mereka bersetuju. Mereka bersetuju. Tapi you kena follow through this.
Okey. Datuk Pengerusi, izinkan saya. Saya semasa saya pergi buat pemantauan dekat Taman Mewah, saya dapati ada 2 batang jalan yang sudah diturap. Tapi apabila dibagi kontrak baru untuk turapan, saya dapati ada pula dalam sinarai yang baru untuk turapan baru. Jadi saya mintalah ini urus dia supaya lebih pergi buat pantauan yang lebih teliti, ya. Minta maaf, memang ada berlaku dalam mesyuarat tender pun memang kita dapati kadang-kadang kawasan tu rasa dah buat. Kita akan susun balik semula. Memang betul, memang ada. Memang ni saya akui, memang bila terlampau banyak sekali turun, sebab duit maris ni saya dah cerita dengan pegawai saya dan memang arahan daripada negeri kena habiskan pada tahun ini juga. Kalau ada baki, kalau tak dihabiskan tahun ini, hangus. That's why orang kena kerja. You kena tolong bantu kita. Tolong bantu. Okey? Okey? Lain-lain? Tak ada? 4-4? Maksudnya pengurusan bangunan Plaza MPK. Ada. Ada apa-apa? Plaza MPK? Okay, Assalamualaikum Datuk Pengerusi, Datuk dan Datuk OBD dan Ahli Mali. Untuk setakat ini kerja-kerja pembaikan dan juga penyelenggaraan sedang dan telah pun dijalankan. And then dalam proses sekarang ni dalam plaza kita sedang aktif untuk melaksanakan kerja-kerja promosi untuk hari raya. Berhubung dengan aliran trafik, laluan belakang telah pun boleh diguna pakai. Walau bagaimanapun kenderaan-kenderaan yang menghalang laluan masuk, kita akan penguasaan untuk pengenaan kompaun. Dan berhubung dengan hentian teksi di hadapan plaza, perbincangan telah dibuat dengan pihak engineering untuk menamatkan penyewaan dengan pihak teksi tersebutlah. Itu saja untuk makluman. Plaza MPK ni kita ada dah jatuh kuasa teknikal kan, dah ada. Dan kita dah buat berbanyak pembaikan, malah pintu tu dah mula belum? Pintu. Minggu depan. Okey. Nampaknya ada peningkatan daripada sewaan, peningkatan sewaan. Dan yang saya lihat bila jangan menjadi isu besok dengan pemandu teksi ni. Itu kena itu kena careful. Saya tak nak bangkit isu-isu yang orang kita argue dalam media. I tak suka tu. Sebab masing-masing dia ikut suka hati. Jadi kita kena nak buat itu kena kita maklumkan why kita buat. Biar buat maklumkan. Tapi jalan tu saya tengok dari tempat parking pula kita. So kena buat pengawasan betusan yang tu. Sebab laluan ke plaza tu. Dan peningkatan dari segi penyewaan ada. Peningkatan penyewaan. Datuk, tapi macam bagaimanapun saya mohon Jabatan Engineering untuk melaksanakan susulan sewaan teksi itu dengan aliran trafik untuk mencepatkan. Sebab kita sasaran kita hingga tahun ni, kalau kata akhir tahun ni, kalau kata kita boleh menyelesaikan masalah-masalah yang kata aliran trafik dengan susulan tempatan teksi tu, kereta sewa tu, kita ada target tu yang kata kita dapat penyewa baru untuk, sebab sekarang kita masih berhadapan dengan masalah macam ni. Teksi tu kita letak kat mana? Betul tu. Kena fikir. Jangan you have to jangan kita jadi isu tak. Put that. Kalau tempat kita tunjukkan tempat mana dia nak. Kita ada dekat lorong Kepayang satu persatuan. Dekat Pitu tu lagi satu persatuan. Jadi ini kita tengok kaji. Dia kalau kita beri yang jauh, dia memang tak terima. Dia parking yang depan tu yang suka sangat tu. Okey. Datuk, ini hanya cadangan saja Datuk.
boleh tak kita buat macam buat dekat KLIA, macam siapa-siapa nak taksi, dia minta dekat kaunter, so terus call taksi tu parking dekat luar mana-mana lah, so dia datang ke depan Orchard Square, terus bawa. Buat macam hotel lah. You nak tu, okey tolong pakai ada kaunter. Long, this good idea. Look to this, mungkin boleh. Kita parking di tempat jauh, okey. Dia nak bawa masuk. Datuk, saya rasa ada ruang untuk buat parkir yang kat sebelah belakang pejabat pos tu yang nampak macam gajah putih tu. Yang belakang post office tu kan. Kalau pengadang sana tu dibuka, minta taksi tu parking dalam. Lepas tu kita ada satu kaunter untuk dia. Kalau mungkin kita bagi dia sebiji atau 2 biji, parking kat depan. Kalau 2 dah ambil tu, next lagi kat depan tu boleh masuk. Jadi yang control tu MPK yang control. Okay. Saya rasa boleh dilaksanakan terus sampai nak rancang-rancang. Untuk tambahan, kalau kita berikan 1 biji atau 2 biji di kawasan kita lagi baik, itu memudahkan itu kita bagi customer mendapatkan taksi. Tapi kita mesti hadkan berapa kuantiti yang dia boleh masuk. Lepas itu pakai itu mobile call, dia tempat dia akan tambah. Ini Long yang mungkin yang ni lah pengurusan di MPK di plaza tu. Dia buat macam di hotel kan, panggil calling. Tapi kena susun 2 mungkin paling cepat 2 saja standby. Tak ada masuk lagi 2. Ini Saya rasa dia orang pun ada dia main walkie talkie tu. Jadi kalau kita minta dia buka dia bagi dia satu ruang untuk dia buka satu kaunter untuk pengurusan dia. Okey. Jadi kita terjaga kebajikan dia, tak ada isu. Okey. Okey, good idea, betul. Okey. Jatuh kasih fikirkan. Okey, next. Yang terpenting perkara 5, menimbang, menerima dan meneruskan perakuan menerima syarat jawatankuasa tetap seperti berikut. 51 menerima syarat jawatankuasa OSC bilangan 8 11 Jun 2014. Okey. Warna pink. Ni OSC. Kita ambil maklum Kertas nombor 1. Seterusnya Dr. Musi 5.2 minimum syarat jawatankuasa kesihatan alam sekitar dan kemasyarakatan bilangan 4 pada 11 Jun 2014. Dr. Musi bilangan 4.3.5 isu bangunan tinggal di Jalan Kem yang bangunan terbakar tu. Ada maklum balas ke Datuk Mursi tentang ke struktur yang muka surat 9. Jabatan Kejuruteraan tu. Kekukuhan struktur bangunan. Kita belum dapat lagi daripada pihak yang laporan kekukuhan ni kita engage itu. Belum boleh tengok lagi. Kita dah tengok tapi kena ada konsultan. Konsultan. Siapa nanti konsultan? Jabatan. Sebab ini kena kepakaran. Kekuatan dalam. Kalau panggil JKR ni tak boleh? Forensik JKR? Jadi dari segi keselamatan, kalau mana-mana bangunan yang terbakar, kita tengok dia punya kekukuhannya. Asalkan jangan mengaibkan atau mengancam masyarakat. Kita tengok dinding-dinding ke mana-mana dia punya beam ke. Kita punya tanggungjawab kita sebagai MPK, mana-mana saja bangunan yang terbakar dan lepas penyiasatan lah kita terpaksa robohkan tanpa tunggu lagi. Dari segi keselamatan masyarakat Kelang lah Tapi biasa akan ambil tahun. Tak ada, kita MPK buat. Nak roboh. We have to look carefully lah. Dinding dan tiang ada beamnya. Kalau kita tanah hak milik kita buat kos tu seorang lagi law akan tak pernah yang terbakar ni tak sebab kalau terbakar sama dia ada
insurans kan. Kalau ke rumah tak ada dia mengancam apa? Ini kedai kan? Kedai-kedai. Kedai. Dia dah 10 tahun. Buat je. Patut kita tindakan. Betul. Adakah kita boleh pakai section 83 untuk merobohkan dalam 30 hari dengan tanpa syarat-syarat bagi tempoh 30 hari? Kau Tapi ada yang tunggu insurans dia tak Kelah. By now sudah settle kan, sudah 10 tahun tu terbengkalai. 83 tu mana boleh pakai kan? PU 83. Boleh. Tapi kita kena boleh cari tak orang ni? Tak. That's sebab dia takut ada bukan insurans dan sebagainya tu kita kena ambil. We have to look into this very careful lah tu. Siapa ada idea tu? Pengalaman dia terbakar Great Wall tu. Memang kita engage tu lah untuk memastikan dia dirobohkan ikut perubahan tu memang kena. Memang perlu. Memang kena. Dia ada konsultan. Kemudian ada kementerian apa tu? Yang dulu Jabatan Kilang ke apa, dia memang ada. Dia kalau nak roboh sebab isu kes yang PJ ni Subanjaya ke PJ? Ni Jais Market. Jais Market, that is the issue. Kena careful dia. Lee, you say something. Untuk itu bangunan-bangunan selalu yang kena bakar. Kita mesti ada satu jangka masa membuat keputusan. Dia boleh pulih balik atau kita merobohkan. Saya tengok engineering mesti ada satu tempoh masa. Isu itu surat untuk itu tuan punya. Itu bangunan boleh dipulihkan semula atau mesti dirobohkan. Kita mesti ada jangka masa. Sebab kalau tidak hanya biasa saja, lama dia cari isu yang baru. Sekarang ni kita tak ada SOP tu lagi. Tak sih. Oh ya, I look into this cadangan. The band that dia kena tengok. Salah satu dumping area tuan. Dumping area for rubbish. Yalah. Dahulu bangunan Great Wall tu bangunan kita tau. Jadi kita bincangkan cepat, tapi ni oleh kerana bangunan penghuni pun kita tak apa cari. Assalamualaikum yang bagi Datuk. Benda ni dibagikan dalam mesyuarat alam sekitar mesyuarat ni lah. Jabatan Taman dah bentang dengan gambar-gambar sekali. Memang kawasan tu struktur tu memang dari segi pandangan mata saja, view point dan nampak memang tak boleh diselamatkan lagi. Akar berselirat dan jadi macam cerita Harry Potter keadaan dalam tu. So dalam mesyuarat tersebut untuk dikaji lebih dalam lah. Dan saya penilaian ada bagi informasi siapa dia punya pemilik-pemilik tu. Dah dapat dah. Dan dah serahkan kepada jabatan yang bertanggungjawab lah. Sebab kena teliti betul kan. Dan same time SOP kita pun kena ada kat lah macam dasar. Kita buat dasar sendiri. Okey. Datuk Pengerusi. Jeremy. Okey. Datuk Pengerusi, saya nak apa ni penjelasan tentang ni 4.3.2 pemasangan papan tanda. Sorry same subject ke you? Tak mesti lah dia percaya. Okey. So dalam pemantauan kita dapati papan tanda tu agak kecil dan terselip. Jadi susah nak nampak. Yang mana isu? Size tu lebih kurang 2x2 dah. Jadual tu sampah. Apa penjelasan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk yang dihormati Datuk Arwah Besar Daerah, ahli majlis dan rakan-rakan sekalian. Sebenarnya signboard ni psikologinya ialah bukan untuk yang memandu, yang untuk penduduk tempatan yang berjalan dekat-dekat perumahan dewan-dewan nampak. Kita ada pembincangan di Peringkat Kerajaan Negeri pun tentang urusan jadual ni dan kita lead mesyuarat tu dan kita usulkan supaya jadual ni tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan kita rasa yang paling sesuai itulah saiz dia pun, pasal dia bukan untuk pemandu bawa kereta tengok kan, dia untuk penduduk tempatan yang berjalan tengok jadual. Dan saya tambah lagi lah, jumlah yang terbaru ni lebih kurang 300 papan tanda telah dipasang
Dan sementara kita sibuk memotong papan tanda haram di kawasan kita ni, sebanyak 33 papan tanda kita juga telah dipotong, telah dirosakkan. Dan ini termasuk dengan penukaran jadual yang Dewan lukis sendiri atas tu. So terpaksa kita cabut balik cepat-cepat dan kita buat balik lah. Ini sikit sebanyak merugikan kontraktor lah. 33 telah dirosakkan yang bulan ni saja. Datuk, di semua kawasan, yang 33 ni semua kawasan, termasuk di taman perumahan saya. Semua kawasan, dia mungkin budak-budak kecil lah yang vandalisme ni. Standard, semua standard. Datuk, cuma saya rasa ada ruang untuk diperbaiki. Tak boleh ke kita guna pakai tiang yang sedia ada, yang papan tanda kita tu, kita selit kat bawah papan tanda tu satu. Sebab daripada papan tanda tersebut tu, sekarang saya nampak masalah baru timbul. Dia jadi tempat untuk bertapak ni banner-banner haram. Jadi kalau boleh, kita kalau papan tanda jalan tu, yang atas tu kan, Datuk, dia kalau katakan 6 inci ke berapa inci, 5 inci ke tinggi dia, panjang dia mungkin 2 kaki ke. Kalau kita selit kat bawah, kita tambah je kat bawah, kita satu jimat tiang, cuba tambah itu papan tanda aja. Cuba tengok boleh tak, sebab dari sana kalau hilang pun papan tanda hilang, besi dia tak hilang. Sekarang besi dia jadi tempat untuk naik balik banner-banner haram. Ada masalah kedua pula. Pasal ni apa ni? Jadual kutipan ni. Apa kita perlu papan tanda? Kalau kita masih kutip sampah tu, masukkan dia punya pamphlet dia dekat dia punya letterbox. Dia dua kan? Jadi senang je. Yang papan tanda ni nampaknya satu masalah pula. Kena potong lah, kena belanja lah kita. Ya? Tak nampak lah, kecil lah. Jadi saya rasa elok lah. Ikut yang macam-macam, maaflah saya bawa isu saya pun di sana juga ya. Di Kuala Lumpur kita buatkan flyers ya. Tak ada papan tanda. Kelang ni buat dua-dua. Ya, tapi tu lah. Dua-dua buat. Isunya kita tak boleh angkat tu sampah. Rumah tu. Masuk flyer tu. Betul. Semua dapat. Sebab ada yang betul, supaya lebih alert tu, lebih tahu, kita buat dua-dua. Kalau tengok tempat-tempat negara maju, dia tak ada signage besar tu, semua flyer tu saja. Inilah kita kan. Okey. Itu yang kita ambil ya. Datuk Bungsi, ni 436 tentang penguasaan bantin dan kain rentang haram. Kita memang fahamlah selama ni jawatan berkuasa dengan Palestin memang ada buat turunkan ataupun operasi turun banner dan bantin ni pada masa semasa lah. Tapi yang nampak sekarang ni di Bandar ni makin teruk lah. Saya macam di Bukit Tinggi, Persialan Batu Nilam dengan Persialan Batu Nilam 1, tak ada sebatang pokok pun terkecuali daripada banner. Ataupun tak ada sebatang tiang pun yang terkecuali daripada banner lah. Dan juga di zon angkat saya di Bandar Putra, Bandar Puteri. So saya rasa kita perlu tingkatkan lagi penguasaan kita. Jangan jadikan bandar diraja kita jadi bandar di banner ataupun bandar di banting. Bandar diraja boleh asingkan. So saya rasa itu perlu sebab itu image kita lah, image bandar kita. Okey. Tuan Bungsi, berkaitan dengan bantin ini saya ingin bagi satu carangan lah. Di sekitaran Kelang sini itu company yang buat bantin sebab dia mesti ada license. Kita control sebarang banner yang dia printing, dia mesti print dari siapa. Kita control lah di punca printing. Dia banner, dia mesti ada letak semasa dia apply dia biar itu banner. Dia bawa mesti di print oleh siapa. Sebab kalau 10 company printer di Kelang sini kita boleh kawal, dia punca kita boleh control. Siapa yang buat itu printing itu banner mesti ada tapak itu dia punya nama. Yang siapa buat itu. Kalau tidak semua haram. Bukan sebab jika haram, dia memang haram. Dia jika dia ada memohon license dia memang tak ada masalah. Dia mesti datang dari itu printer. Kita kawal itu printer.
Bukan, dia memang mesti. Kalau tak ada itu ada isu. Sekarang ni John print banner pun bukan di sini, dia daripada luar dah. Dia luar. Sekarang ni saya tengok, kalau itulah siapa ada bagi ni. John buat nilai dia 10 ringgit nilai untuk buat. Kos untuk buat. Dia nak minta kita lesen, berapa nilai dia? 20. Lebih baik dia pasang tu, dia tak minta lesen. Kan? Dulu mahal. Dulu 40, 50 ringgit. Sekarang ni tak lah. Ya ambil lah. Ya, itu hari lekat jawatan kuasa siapa anda umumkan. Jadi kita macam mana jadi satu cara atau kita kasih hukuman yang tinggi atau apa, macam mana kita ini tindakan dia ingat pokok kena potong lah. Satu respon tentang banting haram ni lah. Semalam kebetulan saya lalu kat Jalan Banting ke Ion tu. Saya tengok satu orang tu selama je dia pasang banting yang alung ni. Yang pinjaman alung ni kan. Sepanjang jalan tu. Tapi saya maklumkan Cik Arman lah. Tapi mungkin tak tahu alam lah kan. Maknanya benda-benda kerja-kerja ni dia buat bermasa. Tak ada satu macam, tak tahu lah kan. Mungkin kita kena pantau lah kan. Tidak benda ni, saya tengok sepanjang jalan dah terpasang dah. Banting tu. Tak tahu sekarang ni mungkin penuh lah kot. Jadi maknanya kita kena pantau sikit lah kan. Pantau tu memang pantau, buat tu memang buat. Makna berluasa kan pernah kerja tu kan. Program tuanku kita buat pukul 12 malam. Buat petang. Tuanku akan datang esok. Banner dah clear. Pagi besok pukul 6 banyak lagi. Timbul balik semula. Jadi apa? Soalnya bukan isu tidak boleh kadang-kadang tidak terkawal. Mungkin ada dari segi perundangan or something. Sebab yang itu yang penting yang pada saya lah. Tindakan memang kita buat sebagai PBT kita buat. Tapi saya pernah tengok pula di kawasan taman saya, penduduk pula yang turunkan banting itu. Itu beza dia pula. Dia sendiri turunkan. Dia yang turunkan inisiatif mereka itu. Saya perhatikan kawasan taman saya lah. Dia ada 2 orang yang berminat tak suka tu, dia turunkan. So undang-undang dari segi itu sampai alung tu nombor telefon pun kita dah bagi kepada SKMM senarai itu kan. Dah bagi dah semua. But this keep on. Dan memanglah kalau elok memang kadang belum ada yang kena tangkap didakwa belum tak boleh. Bukan kekayaan ni more than that lah. Kita buat taktik lah, pangkap tak boleh ke? Pangkap macam mana? Dia orang kalau tangkap pun yang tangkap dia akan bawa ke polis. Itu je. Polis kita tak ada kasus. Tidak, kita kos lagi kan, esok nak cabut lagi. Yes, itulah. Bersihkan lagi. Kalau misalnya agensi-agensi yang kata kita laporkan itu boleh ambil tindakan pada nombor telefon yang dibagi tu, saya rasa boleh berkurang. Sekarang ni Dato' Pengerusi, saya rasa selain daripada kita turunkan banner itu, dari segi undang-undang ataupun akta kerajaan tempatan, apa lagi tindakan yang boleh kita ambil? Selain daripada mungkin kita boleh charge dia lah. Jangan kata tak dapat cari lah. Orang nak pinjaman boleh cari, dapat cari. Kita pun mesti dapat cari kan lah. So, kalau dapat cari orang tu, bolehkah kita kenakan denda ke apa ataupun saman dia ke macam mana? berat tak? Ada undang-undang. Tak tahu kalau ada saya setakat ni saya dah cuba di kawasan lama pun tak ada. Yang ada sebab tu paling kurang SKM. pun kita dapat tahu orang tu dan kita sampaikan berapa dia pasang, kita charge dia. At least kita dapat sikit untuk cover kita punya cost. Apa dia pandangan ada undang-undang? Yang alih-alih. Tak kena buat undang-undang. Setakat ni kita tak ada, yang saya dengar daripada PBT pun banyak yang tak solve lagi problem ni. Sebab it's a bit complicated to link dengan establish dia punya offences tu yang jadi masalah. So kita tak nak ada technical problem. So setakat ni belum ada. So mungkinlah antara dia pihak pembuat dasar kena buat the new law.
Ada Kita banyak live dengan SKM. Polisi. Kita boleh buat satu undang untuk kontrol daripada cetakan. Ada kita sebarang undang berkaitan dengan cetakan dia printer. Tak ada, Sebab dalam Mr. Lee. undang cetakan, dia dah kontrol, dia kawal. Pencetakan tu KDN yang Syaitan bagi bukan buat itu, lisens. syaitan. Dia policy maker kena buat a new law. Boleh lihat. Datuk Pengerusi, untuk makluman saja. Ini saya pernah baca daripada dia dekat Johor kalau tak salah. Pihak polis pernah tangkap kata orang yang pasang banner Along ni. Jadi boleh tak kita dapat sikit pandangan dari pihak polis? Assalamualaikum Tuan Pengerusi Yang Hormati Datuk. Untuk makluman Datuk, statistik saya tengah cuba dapatkan daripada pihak IPD. So far setakat ni memang sebelum ni kita ada buat tangkapan orang yang menampal dan menggantung banner pasal pinjaman wang berlesen apa semua. Saya akan dapatkan lepas ni, saya akan bentangkan semula. Saya tengah tunggu laporan Datuk. Dari segi undang apa yang boleh charge them? Itu je. Sekejap Datuk, saya akan maklumkan Datuk. Statistik tangkapan saya akan bentangkan kejap lagi Datuk. Saya tengah tunggu laporan. Pertuduhan. Baik Datuk, baik Datuk. Saya akan bagi sekejap lagi Datuk. Ini dah lama dah. Ada yang melibat jenayah lah, macam pinjaman. Money Laundering Act tu. Anti Money Laundering Act. Datuk Pengerusi, ada 2-3 perkara. Yang pertama, sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada penguasa dia hantar WhatsApp kat ahli majlis ni dengan HOD. Promosi Hari Raya, pinjam 1,000 dapat 1,050. Ni pakat pinjam Fani. Lebih dapat. Pinjam 1,000. Okey, yang pertama Datuk Pengerusi Musa 15 saya rasa ada pembetulan tentang jadualkuasa Dewan MPK, iaitu perenggan yang kedua. Setakat ini sebanyak 5 dewan yang mendatangkan keuntungan yang tinggi kepada MPK telah dipilih untuk kerja-kerja pembaikan tandas segera. Rasa tak timbul isu tandas di situ. Itu pembaikan dewan itu, bukan tandas. So minta supaya tandas itu digugurkan. Alright. Kan kita buat tandas saja kan. Okey, yang keduanya muka 14 berkaitan 5.39. Iaitu 5.38. Masih lagi aduan Kelang Sentral. Nak tahu ada tak maklum balas yang terkini daripada pihak NPO? Saya bantu ya. Yang pasal dewan tu, saya dah bangkitkan dan kita sedang minta peruntukan dengan kerajaan negeri. Setakat ni nampaknya positif lah. Ya. Kalau kita nak buat semua dewan ni, bagi berapa dewan? 27 dewan. 27 dewan bernilai 6.2 juta. 6.2 juta saja. Saja. 6.2 saja. Bukan yang baru. Ini nak perbaikan dewan. Tapi macam mana pun kita akan hantar, saya janji ni by today long kita akan hantar ke Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri untuk mempertimbangkan berapa dia nak bagi. Sebab saya dah bangkitkan, kita ambil banyak dewan, tapi bila ambil dewan nak perbaiki dia ada isu. Dan begitu juga dengan Ustaz bangkitkan, kalau sebelum saya ingat lagi pasal futsal. Yang futsal itu kena pejabat daerah. Saya dah bangkitkan di peringkat negeri. Futsal kita akan terima jika dia tak baik. Dan katanya dia kena minta lah pada kerajaan negeri yang mana yang berkaitan untuk futsal itu. Jadi dua perkara. Okey, yang tadi satu lagi central ni siapa boleh Kita belum membuat satu mesyuarat dengan pihak pengusaha Kelang Sentral tu. Yalah, you buatlah minggu depan. Tapi kalau itu minggu depan kita akan. Okay. Itu pengurusi kita punya jawatan kuasa termasuk kemasyarakatan. Saya ambil kesempatan di sini dengan
WhatsApp yang kita terima hari-hari tentang isu penculikan kanak-kanak khususnya. Saya nak tanya kepada pihak keselamatan, apakah ianya benar ataupun dipanaskan, khususnya di daerah Kelang ini? Minta komen. Yang betul. Jadi isu-isu penculikan sebagai contoh satu yang berlaku di Bukit Raja. Bukit Raja, dia kata budak sekolah diculik di dalam WhatsApp kita tengok digembar-gemburkan. Tetapi kita telah semak sebenarnya. Jadi kejadian tu berlaku. Yang kejadian pada hari itu berlaku, iaitu pemandu bas sekolah tu berganti bertukar orang tak. Jadi dia mencari dia punya pelanggan dia lah. Jadi itu dia gembur kata penculikan, kejadian penculikan tu. Begitu juga berlaku di Bandar Sultan Sulaiman. Kanak-kanak berumur 9 tahun pergi mengaji tak balik. Tapi dalam masa 2 hari kita jumpa dia di rumah rumah kawan dia. Jadi di sini keluarga dia, mak dia sendiri pun tak tahu anak dia pergi ke mana. Jadi apabila berlaku je terlibat kes culik. Tapi benda ni bukan digembar-gembur kan di dalam WhatsApp sebagainya. Dan ada juga kita baca band putih berkeliaran. Seolah-olahnya kita tak membuat pemantauan sebagainya. Tapi benda ni tak berlaku. Cuma digembar-gembur saja. 2 kes yang kita dapat di Kelang Utara tu, satu di Bukit Raja dan satu lagi di Bandar Sultan Sulaiman. Kita jumpa balik. Yang di Bukit Raja tu cuma pemandu bas tu bertukar, dia tak kenal siapa dia Dia nak ambil tu dia cari. Ini nama ni sekian. Pertukaran pemandu bas sekolah tu. Okey, yang betul. Tu Ustaz. Saya tengok buat ni yang sekarang ni kan orang sebar-sebar. Kadang-kadang hadis. Ada mahkamah kena tangguh. Okey. Kita urus dia, saya akan hantar surat balik semula lah. Pihak Samiah dia tolong draft balik semula atas kegagalan untuk hadir. Dan kita panjangkan kepada Ketua Pengarah Negeri dan okay, terima kasih. Sebab kadang-kadang betul GPS pun kita masuk dah sekarang. Kita dah masuk orang punya mandiri. Okey, lain-lain? Tak ada pengesahan? Siapa? Pengesahan? Aduh. Okey. Jangan sokong oleh dia. Okey, next. Seterusnya Datuk Musir perkara 54 menerima mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Taksiran Bilangan 4 pada 17 Jun 2014. Ada apa-apa? Yang kita Kewangan, Jawatankuasa Kewangan? Tak ada? Kamal? Cuma saya nak sambut apa yang Seterusnya per 5.5 Datuk Musri menerima mesyuarat Jawatankuasa Pelesenan dan Pembangunan Usahawan Bilangan 4 pada 18 Jun 2014. Pasal Ramadan ada apa-apa? Ada apa-apa ni? Ada apa kekecohan ke? Undian taklah telus ada bahagian. Bila undian dibuat? Assalamualaikum Datuk Musri. Untuk makluman undian telah pun dijalankan dan hari ini adalah undian untuk Jalan Taiping untuk sayungan kedua lah menentukan petak nombor. Taiping tidak ada perubahan dari segi bilangan petak. Sama seperti bilangan petak untuk makluman Datuk Musri adalah sebanyak 475. Ya, tak ada berubah daripada yang tahun lepas. Kita ada tambahan 50 sebab sekarang ni kalau ikut yang lepas 430. Tambahan tu sebab ada lorong yang boleh digunakan lah, sebagai contoh di atas bukit yang dulu tak ada tar, kita tarkan sekarang ni. So tempat-tempat tu kita tambah.
kalau kata kita tak buat penambah tambah petak tu, dia orang pun akan guna jalan rainbow yang dekat Plaza MBK tu. Saya punya statement sebab saya tak dimaklumkan. Daripada sampai yesterday tak ada tambahan bagi ni. That's so I will think the different way. Kan? Sampai pukul 12.30 malam tadi saya tak tahu tak ada itu tak bertambah. Tapi tak apa. Kena buat secara betul-betul telus. Okey. There is no saya cakap terang tak ada kota-kota. Confirm tidak ada kota untuk ni, kecuali kalau nak letak kota saya kata itu orang OKU kalau nak berniaga. Tapi you have to betul-betul find, betul-betul confirm dia. Ya. Dan saya pun dah beri nasihat kepada pegawai-pegawai saya juga waktu ini tentang perkara ini. Jadi itulah pasal jalan Taiping tu kuat, sensitif sikit. Ya. Okey, itu saja untuk saya maklumkan. Okey, Datuk Pengurusi, nak ujung pusat 9. Nak mohon pengesahan sahaja. Ada permohonan untuk bazar Ramadan di sini yang ditera 6. Tapi yang tak silap saya dalam mesyuarat yang lepas ada 7 pemohon. Betul ke? Ini ada tertinggal sebenarnya di saya yang daripada Meru sebenarnya. Ustaz ya? Ada bawa masuk permohonan. Cuma dalam minit dia tak ada. 2, 4, 6. Apa nama tu? Kena sebut. Saya tak ingat, tapi dia punya tempat di Masjid Lama Meru. Koperasi saya rasa. Nanti saya dapatkan untuk. Dia kena masuk. Apa nama company dia? Yang ni semua dah timbang Dah. Okey. Ni jadi 7 ya. Semua ada permohonan 7 ya. Tapi tak ramai kat sini dia buat ramai. Okey. Masukkanlah. Kalau kita dah bersetuju. Datuk Pengurusi, saya nak merujuk kepada lampiran 1 warna putih. Nombor 2. Masalah jatuh kuasa kecil yang lepas saya rasa kita dah putuskan yang ini lemang barang basah atas cadangan Cik Wan kata saya. Yang ini bayaran kebersihan sebanyak RM300 tu dinaikkan kepada RM500. Sebab atas beberapa faktor yang ini ialah ketidaktanggungjawaban peniaga lah, menunggukkan sampah-sampah selepas habis peniaga. Dinaikkan. Dinaikkan, diputuskan kalau tak silap saya lah. Betul. 500. 500 okey. Yang ni kertas ini masa dibentangkan kan? Ya. Tapi keputusan tu kena dalam minit. Kan minit yang ni kena mentionkan dalam tu sebab itu keputusan. Yang ni lampiran masa dia bentang. So dicatatkan dalam minit bahawa untuk itu kena telah bersetuju untuk dinaikkan pada 500. Sekarang kita masukkan. Terima kasih Azhar. Ingat. Tempat kadang-kadang kita nak just itulah yang sampah ni makin kotor. Macam kita buat macam orang bersih tebu tu kan. Tebu. Kelapa. Kelapa muda. Bukan apa. Kos tebu lemak. Ini tak termasuk yang minta maaf yang ini yang lesen yang buka dekat kampung-kampung Sungai Udang tu ke Mesejak yang jual lemang tu. Tak masuk yang ni. Masuk. Sebab banyak tu. Kalau jalan jadi tu penuh. Cuba you tengok daripada tu besok dia dah mungkin dah pasang ni dah ni. Kalau you tak bagi pun dia akan buat juga. Lebih baik now you pergi turun bagi dia. Sebab satu lagi masa bulan Ramadan juga ada peniaga-peniaga individu yang depan rumah. You kena tengok. Kalau boleh kita bagi dia permit tak apa. At least. Okey. Lain? Setuju? Okey, setuju. Sunya Tuan Musib, perkara 56 ini mesyuarat jawatankuasa OSC bilangan 9 pada 19 Jun 2014. Okay.
Okey, next. Dan 5.7 minim syarat jawatankuasa perumahan pengurusan pembangunan tanpa izin bilangan 4 pada 23 Jun 2014. Okey. Ada apa? Okey. Datuk Pengurusi, saya mengucapkan terima kasih di atas lampiran yang disertakan kertas putih, iaitu senarai projek yang terbengkalai di kawasan pentadbiran. Terima kasih di atas maklumat tersebut, cukup penting. Dan apabila saya membaca dan meneliti, gembira jadi duka cita pula. Kenapa? Kerana yang pertama, projek yang tak siap daripada 32 data yang diberikan, 16 daripada Dun Meru tak siap. Dan yang tak ada CF, daripada 33 maklumat yang diberikan, 24 daripada Dun Meru. Dan dalam musyawarah OSC pula banyak projek-projek baru yang kita pertimbangkan. So perkara ini kita kena fikirkan cara terbaik bagaimana sebenarnya. Kalau tidak, Meru penuh dengan rumah terbengkalai nanti. Betul Ustaz. Yang kadang-kadang tengok dalam OSC, kita tengok bukan setempat tu je dah sekarang. Dia keseluruhan, the whole holistic itu satu. Dan satu lagi, some argument sekarang, kita menggunakan charge pemajuan. Kan ada this small developer, small dan mereka ada sekarang yang tengok merayu kenapa macam kita dah takkan syarat 300,000 dia kena bayar sekali, tak boleh. Itu mengikut akta betul. Dan mereka kata kenapa pula dia orang dipunish. Dan soal-soal ini kita kena lihat untuk memastikan beliau betul-betul buat benda itu. Dan kita dari segi PBT kita tengok akan fokus pada yang dah siap tapi tak ada CF. Ustaz. Dan saya rasa ada benda-benda yang kita kata kita boleh permudahkan. Yang soal yang substan betul-betul kita tak boleh, kita takkan kompromi. Tapi kalau setakat infrastruktur jalan dan sebagainya tu, kita akan buat fine tuning untuk kita bolehkan untuk mereka mendapat CF. Yang ni bangunan kita dah putuskan. So dia akan ada musyarat. Sekarang ni setiap tu bagi apa masalah dan kita selesai satu-satu. Itu yang Ustaz bagi. Meru memang banyak. Memang banyak. Dan jalan kebun akan kami jalan kebun sebab kecil. Okey, lain? Okey. Itunya perkara ke-8. Ucapan penangguhan. Sudah habis sekarang ucapan penangguhan. Oleh Cik Tan Cik Giap. Yang Dipertua, Datuk Pengerusi, rakan-rakan ahli majlis, ketua jabatan, wakil-wakil agensi luar, kawan-kawan media, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita sudah pun mendengar ucapan daripada Encik Yu dan juga daripada Datuk Setia Diraja Datuk Haji Abdul Ghani mengenai bandar Diraja Kelang. Jadi hari ini saya ingin menyentuh sedikit sebanyak perkara mengenai ahli majlis. Kita tahu pelantikan ahli majlis tempatan adalah disyo daripada parti-parti masing-masing dan dilantik melalui kerajaan negeri. Jadi semua ahli majlis diberi mandat dan amanah untuk menjalankan tugas dengan telus dan tegas. Jadi sebagai ahli majlis kita harus memainkan peranan yang lebih matang dan lebih proaktif. Amanah yang diberi harus dipikul dengan hati yang ikhlas dan tanggungjawab yang berintegriti. Sebab ahli majlis adalah orang yang berdiri paling hadapan, mana kita ada dekat frontman, yang menjadi satu hubungan antara rakyat, majlis maupun kerajaan negeri. Kebiasaannya, rakyat akan membuat aduan atau meminta bantuan melalui ahli majlis terdahulu. Ini boleh nampak mengapa ahli majlis menerima banyak aduan. Jadi sebagai ahli majlis kita harus membekalkan diri kita sendiri dengan pengetahuan dan ilmu. Contoh, kita sepatut kena faham akta-akta tempatan seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172 dan Akta Jalan Parit dan Bangunan Akta 1974, Akta 133. Kita juga sepatutnya menjalankan tugas kita dengan kerjasama daripada jabatan-jabatan pegawai kita, terutamanya pengarah sebab mereka lah yang lebih pakar dalam bidang skop kerja masing-masing. Dengan ini saya ingin
mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kaki tangan, kepada kita dan juga pengarah yang telah banyak membantu saya untuk menyelesaikan aduan-aduan dan juga menerima pandangan dan cadangan saya. Ahli majlis bukanlah orang yang menerima aduan sahaja ataupun sebagai pemantau, malah kita adalah badan organisasi yang membuat dasar untuk penentuan perancangan, pembangunan dan juga pindahan tempatan. Kitalah yang akan menentukan sama ada kita nak bandar kita selamat, bersih ataupun indah. Saya tidak menafikan majlis kita masih ada banyak kelemahan. Contoh, majlis masih lambat mengatasi masalah aduan semasa daripada jabatan-jabatan tertentu. Tetapi kita harus menerimanya sebagai satu cabaran ataupun satu ujian. Kita ahli majlis diwajibkan untuk membantu majlis untuk mengatasi masalah yang terbangkit. Ini bukan menandakan ahli majlis kena kutip sampah ataupun memotong rumput, tapi kita boleh membantu secara dasar dengan membuat penambah baik dari segi buat contoh tambahan peruntukan untuk jabatan-jabatan yang betul-betul memerlukannya, dan juga mengenal pasti kaki tangan ataupun pegawai yang tidak memberi komitmen yang sepenuhnya. Pujian harus diberi kepada sesiapa yang boleh menjalankan ataupun melaksanakan tugas dengan sempurna. Jadi, jangan pandang rendah sangat rakan-rakan ahli majlis sekian sebab apa yang saya sebut tadi, seolah-olah ahli majlis tidak berkuasa langsung. Jadi, saya berharap rakan-rakan kita dapat membaca Akta 171, terutama rakan-rakan yang baru. Kamu akan tahu apa kuasa kita ada. Saya boleh beri satu contoh, kita boleh menolak ataupun tidak terima bajet daripada jabatan yang tidak memberi belanjawan yang lebih teliti. Jadi gunalah kuasa yang sedia ada untuk membantu majlis, untuk memperkuatkan lagi kerajaan negeri kita dan juga untuk manfaat kepada rakyat. Akhir kata, saya yakin semua ahli majlis yang sedia ada memang bersedia untuk menyokong dasar-dasar majlis supaya kerja-kerja dapat dijalankan lebih cepat dan lebih lancar. Saya juga menyeru semua jabatan boleh memberi kerjasama kepada ahli majlis dari segi aduan ataupun cadangan yang lebih baik, tetapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan, pegawai dan pengarah, wakil agensi luar, kawan-kawan media dan tidak ketinggalan Datuk Pengerusi yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan ilmu kepada saya. Terima kasih, Datuk. Bagi yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat berpuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mr. Tan. Kalau orang bahasa-bahasa yang membastik sikitlah, saya boleh gunakan bahawa ahli majlis dengan kaki tangan ni dia tak boleh berpisah. Dipisah tiada. Tapi macam mana you nak jagakan supaya jangan berpisah, itu yang penting. Sebab kita ni sama-sama manusia. Tapi itulah, cuba fikir-fikirkanlah. Kadang-kadang ada benda yang tak perlu pun dibawa ke mesyuarat misalan. Dia sama call ke, boleh kita selesaikan. Dan saya biasa mengingatkan diri saya dan kaki tangan saya, pegawai-pegawai saya, kita kena set kita punya prioriti dalam kerja ni. Sebab setiap aduan pun saya kata kita takkan dapat menyelesaikan 100% confirm. Kalau aduan macam kompleks sukan tadi, takkan boleh ambil masa sama satu hari, seminggu tak boleh misalnya. But we must give them a true picture of that. Bila agak estimation kita untuk menyelesaikan, membangkitkan isu mudah, menyelesaikan isu payah. Sebab jadi setakat inilah saya mendapat kerjasama yang baik daripada semua ahli majlis dan pegawai saya. Dan saya masih mengharap kita akan buat penambahbaikan untuk MPK yang untuk MPK dan penduduk-penduduk di kawasan MPK ini. That's saya punya priority. Saya ucap terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Belum.